Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk 8 iaitu Bidang Kebudayaan Melayu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama Kamil Zarfan dari BM2, yang kedua Syafawani dari BM3 dan yang terakhir Zafiratul dari BM4. Bidang Kebudayaan Melayu yang pertama ialah daripada aspek politik. Pemerintahan Kerajaan Melayu merupakan suatu tempoh yang panjang. Dalam bahasa Tionghoa, Kerajaan Melayu ditulis sebagai Malayu yang merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Sistem politik zaman tradisional terdiri daripada 9. Yang pertama, Sultan. Yang kedua, keluarga dan kerabat diraja. Yang ketiga, pembesar. Yang keempat, bendahara. Yang kelima, penghulu bendahari. Yang keenam, temenggung. Yang ketujuh, laksamana. Yang kelapan, syahbandar. Dan yang kesembilan ialah ulama'. Yang pertama ialah Sultan. Pada zaman kerajaan Melayu tradisional, Sultan ialah raja dianggap sebagai pemerintah yang berdaulat dan amat mulia. Melalui pengagungan raja ini, timbullah konsep daulat dan derhaka. Konsep ini menerangkan bagi sesiapa yang ingkar kepada perintah raja akan dihukum bunuh. Contohnya, Tun Hussein yang merupakan seorang pembesar kepada Sultan telah dihukum bunuh kerana dipercayai ingin menderhakai Sultan. Walhal beliau cuba menegakkan keadilan atas kematian ayahnya. Secara umumnya, Sultan berperanan penting dalam 3 aspek utama iaitu politik, sosial dan ekonomi. Dari segi aspek politik, Sultan berperanan sebagai ketua kerajaan, Sultan juga berperanan sebagai pemimpin utama angkatan tentera dan Sultan juga merupakan ketua agama Islam dan menggubal undang-undang. Dari segi aspek sosial pula, baginda bertindak sebagai penyelesaian masalah rakyat. Dan manakala daripada aspek ekonomi, Sultan merupakan seseorang yang mengawal kewangan kerajaan. Yang kedua ialah keluarga dan kerabat diraja. Kedudukan dan status kedua tertinggi selepas Sultan ialah golongan anak raja dan kerabat diraja. Mereka merupakan golongan yang mempunyai jurang keturunan Sultan yang memerintah sesebuah kerajaan. Mereka ini turut diberikan gelaran raja ataupun tengku. Mereka turut mempunyai keistimewaan yang sama dengan Sultan. Antara keistimewaan mereka ialah mempunyai payung putih dan menggunakan bahasa dalam. Dan yang ketiga ialah golongan pembesar. Pembesar ialah anggota masyarakat yang paling hampir dengan pihak bangsawan. Secara umumnya, masyarakat Melayu tradisional menggunakan sistem pembesar 4 lipatan yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Dan yang keempat ialah bendahara. Bendahara merupakan ketua eksekutif seluruh pentadbiran Melayu tradisional. Bendahara juga mempunyai pemerintahan secara fizikal. Semasa ketiadaan Sultan, bendahara mempunyai hak untuk memangku tugas Sultan dan dengan dibantu oleh Seri Nara Diraja iaitu penghulu bendahari dan Seri Bija Diraja. Seterusnya ialah penghulu bendahari. Penghulu bendahari mempunyai peranan utama dalam memegang harta benda dan perbendaharaan kerajaan. Penghulu bendahari juga merupakan Menteri Kewangan. Mereka juga menjalankan tugas dengan menjadi wakil yang menerima ufti daripada kawasan taklukan kerajaan. Penghulu bendahari juga bertanggungjawab menjadi ketua angkatan tentera perang untuk menyerang negeri asing. Selain itu ialah temenggung. Temenggung berperanan sebagai ketua keamanan negeri. Temenggung juga menjadi pengatur orang makan di balai istana. Yang ketujuh ialah laksamana. Tugas-tugas utama laksamana ialah sebagai ketua organisasi angkatan laut, pengawal utusan diraja dan pengawal peribadi bendahara. Yang kelapan ialah syahbandar. Perkataan syahbandar merupakan pemerintah pelabuhan yang diambil daripada perkataan Parsi. Syahbandar bertanggungjawab menjadi ketua organisasi pelabuhan dan wakil saudagar-saudagar asing. Yang terakhir sekali ialah ulama'. Ulama' ialah golongan intelek dan alim ulama yang pakar dalam hal ehwal agama Islam. Golongan ini digelar sebagai maulana dan pendeta tasawuf. Seterusnya ialah golongan diperintah. Yang pertama ialah rakyat. Rakyat merupakan golongan terbesar dalam masyarakat Melayu. Fungsi rakyat adalah dari segi aspek mental, fizikal dan tradisi ialah
menyokong dan patuh pada institusi raja dan pembesar. Yang kedua ialah orang asing. Orang asing merupakan golongan yang terlibat dalam kerja mahir seperti dalam pelombongan biji yang didominasi oleh golongan Cina. Orang asing boleh dikategorikan kepada dua kumpulan. Golongan yang pertama ialah mereka yang menetap terus di tanah Melayu dan golongan yang kedua ialah mereka yang menjadi pengunjung sekali-sekala untuk tujuan perdagangan dan perniagaan. Contoh orang asing ialah orang Cina, Tamil, Parsi dan Siam. Seterusnya ialah hamba. Hamba berfungsi menyediakan tenaga manusia bagi menyokong dan menjalankan pelbagai jenis kerja yang wujud dalam masyarakat. Hamba terbahagi kepada 3 golongan iaitu hamba biasa, hamba berhutan dan hamba raja. Yang pertama ialah hamba raja. Hamba raja ialah mereka yang terdiri daripada orang yang merdeka yang telah melakukan kesalahan jenayah, kemudian tertangkap lalu mendapat keampunan daripada sultan dan mereka berjanji untuk menjadi hamba turun-temurun. Golongan ini juga terdiri daripada tawanan peran ataupun banduan. Yang kedua ialah hamba biasa. Hamba biasa ni terdiri daripada 3 kelompok kecil iaitu abdi, serah dan keluarga. Hamba ini biasa diperoleh melalui pembelian dan pertukaran tuan. Dan yang ketiga ialah hamba berhutang. Golongan yang tidak dapat membayar hutang kepada si pemihutan. Golongan berhutang ini juga pada asalnya merupakan golongan orang yang merdeka. Seterusnya ialah sistem politik zaman penjajahan. Yang pertama ialah Portugis. Penjajah Portugis menduduki Melaka selama 130 tahun iaitu daripada tahun 1511 sehingga tahun 1641. Dan kesan daripada peninggalan penjajah Portugis ini ialah yang pertama, kewujudan masyarakat akibat perkahwinan orang Portugis dengan penduduk tempatan. Dan yang kedua, kesan yang paling penting ialah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka dan membawa kepada kemunculan Kerajaan Melayu Riau. Yang kedua ialah Belanda. Orang Belanda mula berdagang di Tanah Melayu pada abad ke-17. Mereka menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah di Tanah Melayu dan juga di samping di negeri-negeri Melayu. Belanda telah menghancurkan kekuasaan Portugis di Melaka dengan tujuan untuk menarik pedagang di Betawi. Pada tahun 1641, Portugis di Melaka dapat dikalahkan dengan bantuan kerajaan Johor. Bagaimanapun, seperti Portugis, Belanda tidak banyak meninggalkan kesan sejarah kepada penduduk di negara ini. Sistem politik pasca merdeka. Tanah Melayu dan Singapura jatuh ke tangan tentera Jepun pada 15 Februari 1942. Pendudukan Jepun berakhir pada 12 September 1945 iaitu selama lebih kurang 3 tahun setengah di Tanah Melayu. Pendudukan mereka telah memberi kesan negatif seperti mengubah keadaan sosial, ekonomi dan politik Tanah Melayu sebelum perang dengan begitu radikal sehingga Inggeris terpaksa merombak dasarnya selepas perang. Kesan daripada pendudukan Jepun juga ialah wujudnya kesedaran politik yang mendalam dalam kalangan penduduk. Selain itu, wujud keyakinan untuk memerintah dalam kalangan orang Melayu akibat daripada pengalaman mereka yang bekerja dalam bidang pentadbiran Jepun. Yang kedua ialah darurat. Selepas tentera Jepun menyerah diri, gerila-gerila komunis keluar dari hutan dan mengambil alih beberapa kawasan. Namun demikian, pihak pentadbiran tentera British telah mengambil alih kuasa bagi kerajaan British. Di bawah kepimpinan Chimping iaitu Parti Komunis Malaya (PKM) telah melancarkan keganasan mulai tahun 1948. Sir Edward John telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara pada tahun 1948 dan PKM telah diharamkan. Yang ketiga ialah Malayan Union. Malayan Union ditubuhkan pada 1 April 1946 dengan Sir Edward sebagai Gubernur Malayan Union yang pertama. Antara syarat-syarat Malayan Union ialah penduduk Malaya diberi taraf sama bagi semua kaum dan kerakyatan diberikan berdasarkan jus soli. Sultan dikenali sebagai Presiden dan perkara ini telah menimbulkan kemarahan orang Melayu apabila Sir Harotmat Michael memaksa Sultan untuk menandatangani Malayan Union yang akan menyebabkan Sultan kekurangan kuasa.
Parti UMNO telah ditubuhkan oleh Datuk Onn Jaafar pada 1 Mac untuk menentang penubuhan Malayan Union menyebabkan Malayan Union telah digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Keempat ialah Persekutuan Tanah Melayu. British telah mengadakan perjumpaan dengan UMNO dan Raja-Raja Melayu. Pada bulan Julai 1946, suatu jabatan kuasa yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan walaupun ditentang oleh AMCGA dan Putera. Bendera Union Jack iaitu bendera British telah diturunkan di hadapan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1952. Perdana Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan di Stadium Merdeka. Seterusnya ialah Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot ini telah ditubuhkan pada 1961 dan bertujuan untuk meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penyertaan gagasan Malaysia dan merangka satu perlembagaan baharu. Suruhanjaya Kobot ini dipengerusi oleh Lord Kobot dan mendapati bahawa 70% daripada penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju untuk pembentukan gagasan Malaysia. Penyingkiran Singapura. Tindakan Parti Tindakan Rakyat (PAP) yang sering menyuarakan ketidakpuasan hati mereka mengenai keistimewaan kaum Bumiputera telah menyebabkan berlakunya pergaduhan dan pada terakhir bulan Ogos 1964 sehingga suatu keputusan yang dicapai iaitu pemisahan Singapura dari Malaysia. Akhir sekali ialah peristiwa 13 Mei. Isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen kaum telah menjadi tema utama sepanjang kempen pilihan raya yang telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, ahli-ahli politik daripada Parti Pembangkang telah membangkitkan soal-soal sensitif yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Sebab terjadinya peristiwa 13 Mei 1969 ini adalah kerana penerakan kemenangan pihak pembangkang. Peristiwa 13 Mei ini menyebabkan Tunku Abdul Rahman dipersalahkan dan beliau telah meletakkan jawatan pada tahun 1970. Keadaan akhirnya dapat dikawal dan beberapa badan seperti Majlis Perundangan Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara telah ditubuhkan. Sistem politik masa kini. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Malaysia dikuasai oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong yang dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun sebagai Ketua Negara dan pemerintah tertinggi tentera. Kuasa eksekutif ditetapkan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Selain itu, berdasarkan Perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri mestilah seorang anggota Dewan Rakyat yang dipersetujui oleh Yang di-Pertua Agong dan memimpin kumpulan majoriti dalam Parlimen. Yang kedua ialah Parlimen Malaysia. Sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Selain itu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong adalah sebagai Ketua Negara. Pemerintahan sistem ini terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran ataupun eksekutif. Malaysia juga turut mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Raja berperlembagaan. Raja-raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Raja-raja menjadi ketua negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat menteri-menteri besar atau ketua-ketua menteri. Seterusnya ialah struktur Parlimen Malaysia. Yang pertama ialah Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Utama Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Negara. Baginda menjalankan tugas di bawah perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Yang kedua ialah Dewan Negara. Dewan Negara terdiri daripada 7 orang ahli yang dikenali sebagai senator. Dewan Negeri terbahagi kepada 2 kategori iaitu 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri dan 44 ahli dilantik oleh Seri Paduka Baginda.
Jawatan ini mesti dipegang selama satu penggal iaitu 3 tahun dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi. Ahli-ahli Dewan Negara dipilih dari kalangan yang menyumbang khidmat yang cemerlang dalam profesen masing-masing. Yang ketiga ialah Dewan Rakyat. Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 orang ahli tetapi boleh berubah mengikut kawasan parlimen. Setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli dipilih atas dasar sokongan rakyat melalui pilihan raya umum. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama 5 tahun dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. Yang terakhir ialah Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya atau lebih dikenali sebagai SPR ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. SPR dianggotai seorang pengerusi dan 2 orang ahli. Pengerusi pertama ialah Yang Berbahagia Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri manakala ahli-ahlinya terdiri daripada Encik Lee dan Encik Dik Sing. Pada tahun 1981, pindaan ke atas Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan dibuat bagi membolehkan pelantikan seorang timbalan pengerusi. Seterusnya, saya ingin meneruskan sesi pembentangan kepada subtopik yang kedua, iaitu bidang kebudayaan Melayu dari aspek sosial. Tapi sebelum itu, apa yang dikatakan dengan sosial? Secara umumnya, sosial dapat ditakrifkan sebagai sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antara manusia dalam konteks masyarakat atau komuniti. Sosial ini akan berlaku apabila wujudnya lebih daripada seseorang individu. Ini bermaksud apabila wujudnya lebih daripada seorang individu dalam sesuatu komuniti, sudah pasti akan ada hak atau kewajipan dari masing-masing individu yang saling berfungsi antara satu sama lain, dan itulah yang dikatakan sebagai sosial. Seterusnya, kita akan lihat apa kata tokoh mengenai sosial. Di sini saya ingin tampilkan dua pandangan tokoh yang membicarakan perihal sosial. Yang pertama, menurut pandangan Ibn Khaldun 2002, beliau menyatakan bahawa persekitaran yang baik itu perlu bagi menghasilkan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik itu perlu lahir dari diri sendiri berdasarkan pengamatan kepada faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi tabiat manusia. Yang kedua, menurut pandangan Hassan 1987, beliau menyatakan bahawa persekitaran mampu memberi impak terhadap penghayatan nilai akhlak seseorang. Berdasarkan pandangan kedua-dua tokoh ini, dapat saya simpulkan bahawa persekitaran seseorang individu itu memainkan peranan sangat penting dalam pembentukan akhlak seseorang individu. Aspek sosial dalam kebudayaan Melayu dapat dibahagikan kepada 3 pembahagian. Yang pertama, aspek sosial pada zaman tradisional. Yang kedua, pada zaman penjajahan atau pasca merdeka. Dan terakhir, pada zaman kini. Yang pertama, kita akan lihat aspek sosial pada zaman tradisional. Aspek sosial pada zaman tradisional ini dapat dibahagikan kepada 15 bahagian, antaranya kepercayaan, agama Islam, adat Temenggung, adat Pepatih, adat-adat lain, nilai, bahasa, pakaian, makanan, tempat tinggal, pantang larang, permainan, hiburan, rawatan dan penyakit, senjata, dan terakhir ialah institusi kekeluargaan. Yang pertama ialah kepercayaan. Konsep kepercayaan dalam budaya Melayu ialah sistem kepercayaan yang diyakini iaitu agama dan bersifat magis. Magis yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan berasaskan tahyul. Kepercayaan masyarakat bermula dengan animisme pada zaman primitif dan diikuti dengan pengaruh Hindu yang sangat berpengaruh di Indonesia. Antara buktinya ialah kewujudan Candi Borobudur di Lembah Bucah, kewujudan kerajaan Hindu Gangga Nagara di Beruas Perak, dan kerajaan Melayu Melaka pada awal pemerintahan Parameswara. Kemudian, kira-kira pada penghujung abad ke-13, barulah Islam mula berkembang di tanah Melayu. Antara buktinya ialah penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu.
Boleh dikatakan bahawa masyarakat Melayu mula mengganda agama Islam secara beramai-ramai apabila Raja Melaka iaitu Parameswara memeluk Islam setelah berkahwin dengan Puteri Pasan. Hal ini telah mengubah paradigma masyarakat berkaitan sistem kepercayaan dan kebudayaan Melayu berasaskan agama Islam itu sendiri. Yang kedua, agama Islam dalam budaya Melayu. Agama Islam telah menjadi identiti masyarakat Melayu disebabkan sifat keancalannya mudah diserap dalam budaya Melayu. Antara kesan penyebaran agama Islam di tanah Melayu ialah agama Islam telah mengubah sistem nilai dan cara berfikir orang Melayu. Islam juga telah berjaya mencorak budaya Melayu dari aspek sistem sosial, politik, perundangan, bahasa dan lain-lain. Bahkan bukan itu sahaja, malah Islam juga telah mengambil alih adat istiadat terdahulu dengan nilai-nilai yang lebih Islamik. Contohnya, apabila seseorang bayi itu dilahirkan, bayi tersebut akan diazankan atau diikomatkan dan dikhatamkan apabila meningkat usianya. Manakala apabila meninggal akan dimandikan, dikafankan, dikebumikan serta ditalkinkan mengikut ajaran Islam. Yang ketiga, kita akan lihat dari aspek adat iaitu adat Temenggung. Sebagai orang Melayu, kita berpegang teguh kepada adat Perpatih dan adat Temenggung dalam melaksanakan kehidupan seharian kita. Bagi adat Temenggung merupakan undang-undang adat Minangkabau yang diamalkan di negeri-negeri Melayu pada asalnya. Ia bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka sebelum diwarisi secara turun-temurun oleh negeri lain kecuali Negeri Sembilan, sebab Negeri Sembilan mengamalkan adat Pepatih. Adat Temenggung ini telah diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan iaitu abang tiri kepada Datuk Pepatih Nan Sebatang yang merupakan pengasas kepada adat Pepatih. Kewujudan istilah adat Temenggung ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan kemunculan istilah adat Pepatih kerana istilah ini tiada dalam budaya Melayu pada asalnya. Disebabkan oleh adat Temenggung diamalkan oleh hampir semua negeri, maka adat Temenggung telah bercampur dengan adat Melayu yang sedia ada. Oleh itu, adat Temenggung ini berbeza nama mengikut negeri. Contohnya, jika kita berkunjung ke negeri Kedah, kita akan dapati negeri Kedah menggunakan nama sebagai Undang-Undang Kedah. Sedangkan Undang-Undang Kedah yang dimaksudkan itu ialah adat Temenggung. Begitu juga jika berkunjung ke negeri Johor, Melaka dan sebagainya. Yang keempat, kita akan lihat adat Pepatih. Adat Pepatih berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera. Adat ini diasaskan oleh Sultan Balun atau lebih dikenali sebagai Datuk Pepatih Nan Sebatang yang merupakan pemimpin Minang. Adat Pepatih merupakan satu adat yang berkisar amalan dan peraturan hidup yang ditentukan bagi masyarakat Minangkabau yang rata-ratanya bekerja sebagai petani. Sebenarnya, tiada tarikh yang tepat bila adat ini diwujudkan. Akan tetapi, adat Pepatih telah dibawa masuk ke semenanjung Tanah Melayu kira-kira pada abad ke-14 Masihi dan anggaran berumur 3,000 hingga 4,000 tahun berdasarkan persamaan adat ini dengan adat orang Polinesia, Mikronesia dan Melanesia yang berhijrah ke sana dan membawa adat resam mereka bersama. Sebagai contoh, orang Palau merupakan salah satu etnik penutur bahasa Melayu Polinesia yang masih mewariskan harta sepenuhnya kepada anak perempuan dan dijaga oleh anak lelaki, ketua suku dan raja mereka. Sama juga seperti di Malaysia, adat Pepatih ini masih lagi wujud dan diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan dan sebahagian dari Melaka, terutamanya mereka yang menetap di daerah Masjid Tanah. Ini kerana majoriti mereka adalah berketurunan Melayu Minangkabau. Seperti yang kita semua ketahui, masyarakat Melayu merupakan salah satu bangsa yang kaya dengan adat.
Contohnya, adat perkahwinan yang dimulakan dengan proses merisik, meminang, nikah atau nikah gantung, hari menggantung dan majlis persandingan serta kenduri kahwin. Manakala antara adat hamil atau bersalin pula ialah melenggang perut atau kirim perut, hari bersalin, tahnik, cukur kepala, beri nama, pantang larang selepas bersalin dan sesudah berpantang. Walau bagaimanapun, terdapat adat-adat lain seperti adat ketika berhasrat untuk mendirikan rumah, adat ketika bertandang ke rumah orang, adat bertindih, adat menerima tetamu dan sebagainya. Yang keenam ialah nilai. Mengapa nilai ini penting dalam sebuah masyarakat? Ini kerana untuk memastikan masyarakat menjadi orang yang berguna. Setiap nilai yang lahir dalam diri seseorang individu itu mestilah tidak bercanggah dengan nilai masyarakat yang lain. Ini kerana setiap bangsa atau setiap masyarakat itu ada penerapan nilai yang berbeza. Contoh nilai ialah berbudi bahasa, sopan santun, hormat menghormati dan nilai-nilai lain yang membawa kebaikan kepada sesuatu masyarakat itu sendiri. Yang ketujuh ialah bahasa. Terdapat pelbagai jenis suku bahasa yang digunakan dalam masyarakat Melayu, antaranya bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Banjar dan sebagainya. Namun begitu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang dominan. Ini kerana setiap bangsa atau setiap suku mampu bertutur atau memahami bahasa Melayu itu sendiri. Selain itu, terdapat juga variasi bahasa, antaranya bahasa istana, bahasa rakyat biasa, bahasa dialek, bahasa pasar dan sebagainya. Dari aspek jenis ragam bahasa Melayu pula, terdapat 4 jenis ragam bahasa Melayu yang agak popular dalam masyarakat kita, antaranya bahasa sapaan, bahasa sindiran, bahasa terbalik dan juga bahasa halus, dan kesemua ragam bahasa ini mempunyai objektif atau tujuan yang berbeza. Yang ke-8 ialah pakaian. Pakaian masyarakat Melayu kebanyakannya berasaskan tenunan. Contohnya songket, sutera, batik dan kain basahan. Dan setiap pakaian ini melambangkan kedudukan dalam masyarakat seperti pakaian diraja, pakaian golongan pembesar dan pakaian rakyat atau orang biasa. Selain itu, jenis pakaian ini juga berbeza dalam konteks agama dan budaya bagi setiap bangsa. Dan erti kata lain, sebagai contoh, ajaran Islam menekankan bukan sahaja kita perlu memakai pakaian sopan dan tidak mencolok mata, bahkan kita juga perlu memakai pakaian yang menjaga batas-batas aurat. Kesembilan ialah makanan. Bagi masyarakat Melayu, kita mengutamakan makanan asas iaitu nasi, atau dalam erti kata lain, makanan ruji kita ialah nasi. Dalam konteks makan orang Melayu pula, kita menggunakan tangan kanan iaitu jari-jari untuk menyuap. Makanan utama kebiasaannya akan disaji bersama makanan sampingan seperti ulam dan sambal mengikut negeri. Selain itu, jenis makanan juga bergantung pada setiap negeri. Ini bermaksud setiap negeri dia ada makanan tradisi dia sendiri. Contohnya di negeri Terengganu kita terkenal dengan nasi dagang. Jika ke negeri Kelantan kita terkenal dengan nasi kerabu. Begitu juga dengan negeri-negeri lain. Selain itu, banyak juga kuih-muih tradisional yang terkenal bagi masyarakat Melayu seperti jemput-jemput, cucur badak, Seri Muka, kari pak dan banyak lagi. Kesepuluh ialah tempat tinggal. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan tempat tinggal masyarakat Melayu pada zaman dahulu adalah berasaskan kayu dengan rumah yang mempunyai tiang dan tangga. Selain itu, rumah-rumah tersebut juga mempunyai serambi atau anjung bagi memenuhi keselesaan tetamu. Kebanyakan rumah juga berasaskan tingkap yang berdaun dan atap nipah atau rumbia. Terdapat juga ciri-ciri rumah Melayu mengikut negeri. Sebagai contoh, jika kita berkunjung ke Negeri Sembilan, kita akan lihat rumah tradisi bagi Negeri Sembilan ialah rumah Minangkabau. Keunikan rumah Minangkabau ini sebenarnya terletak pada struktur binaan terutamanya pada bumbung rumah Minangkabau itu sendiri. Namun, jika berkunjung ke negeri Perak, kita dapat melihat rumah tradisi negeri Perak ialah rumah Kutai atau lebih dikenali sebagai rumah bumbung 5.
Namun kini jika kita perhatikan rumah-rumah tradisi ni sudah tidak banyak kerana struktur binaannya yang sudah tidak kukuh dan sebagainya. Yang ke-11 ialah pantang larang. Pantang larang merujuk kepada sesuatu yang tidak diizinkan untuk melakukannya menurut adat, kepercayaan atau amalan. Pantang larang ini dipatuhi kerana bimbang akan ditimpa musibah dan terhukum ataupun dikenakan hukuman. Namun begitu, dengan kedatangan Islam di tanah Melayu, pantang larang hanya tinggal warisan budaya. Ini kerana sebahagian besarnya bertentangan dengan syariat Islam. Antara pantang larang masyarakat Melayu ialah jangan duduk di muka pintu, dibimbangi sukar mendapat suami atau penjodoh. Seterusnya ialah permainan. Permainan dalam masyarakat Melayu tradisional dianggap sebagai satu cara berehat selepas bekerja ataupun musim-musim tidak ke laut atau bertani. Biasanya ia dilakukan pada sebelah petang dan malam sebagai satu cara untuk berhibur dan menghilangkan rasa penat. Selain itu, permainan tradisional juga merupakan satu alternatif untuk mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Permainan juga bersifat persaingan atau pertandingan dengan meletakkan peraturan dan pantang larang tertentu. Antara permainan tradisional yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu ialah congkak, sepak raga, gasing, batu seremban, wau, galah panjang, konda-kondi dan sebagainya. Yang ke-13 ialah hiburan. Seperti yang kita semua ketahui, pada zaman tradisional, masyarakat berbangsa Melayu belum lagi didedahkan dengan kemunculan teknologi seperti televisyen. Akan tetapi, pada zaman tersebut, sudah ada hiburan yang bersesuaian dengan keadaan mereka. Hiburan ini bertujuan untuk menghilangkan rasa penat setelah bekerja, mengeratkan hubungan silaturahim serta merupakan satu peluang untuk berjumpa dan berbual antara masyarakat. Antara hiburan rakyat pada ketika itu termasuklah cerita rakyat, nyanyian dan tarian. Antara cerita rakyat yang terkenal termasuklah Penglipu Lara dan Wayang Kulit. Manakala bagi nyanyian pula ialah lagu rakyat atau lagu Melayu asli seperti lagu joget, inang, masri dan keroncong. Lagu lain pula seperti Dikir Barat, Boria, Hadrah, Marhaban, Nasyid dan lagu kanak-kanak. Akhir sekali, antara tarian yang terkenal pada zaman tradisional ialah joget inang, zapin, endang, langgam, dabus dan kuda kepang. Selain itu, terdapat juga alat-alat muzik yang digunakan untuk berhibur, antaranya rebana ubi, kompang, hadrah, gamelan, ghazal dan gendang besar. Seterusnya ialah senjata. Pada zaman tradisional, bangsa Melayu menganggap senjata sebagai sebahagian daripada pakaian mereka. Ini kerana senjata merupakan simbol kesenian Melayu, simbol jata negara, lambang kebesaran negeri, alat perhiasan rumah, alat mempertahankan diri dan sebagainya. Contoh senjata pada zaman tradisional termasuklah keris, lembing, golong, tombak, parang, pisau dan lawi ayam. Seterusnya ialah rawatan dan penyakit. Masyarakat Melayu tradisional banyak menggunakan perkhidmatan pawang atau bomoh bagi tujuan pengubatan. Tokoh-tokoh ini menggunakan jampi serapai, mentera dan kuasa-kuasa khaib atau mistik. Bahasa yang digunakan juga adalah bercampur aduk antara bahasa Arab, Melayu kuno dan Sanskrit, iaitu percampuran unsur Hindu dan Islam. Rawatan ini juga berasaskan pemujaan, bahan herba dan akar kayu. Cara rawatan ini sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang terakhir ialah institusi keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, pembentukan organisasi kelompok masyarakat atau sosial sebenarnya terdiri daripada sistem kekeluargaan dan sistem pentadbiran atau pemerintahan. Institusi kekeluargaan dianggap sebagai satu rangkaian sosial yang dinamakan struktur sosial sebagai satu asas pembentukan keluarga dan masyarakat.
Ianya bermula melalui perkahwinan dan terbentuklah keluarga asas serta keluarga luas. Seterusnya, kita akan lihat aspek sosial pada zaman penjajahan. Semasa zaman penjajahan, pihak penjajah berusaha untuk membina budaya kolonial untuk menyatukan pelbagai kumpulan etnik, iaitu dengan memupuk nilai-nilai baru atau membina konsep tamadun berasaskan corak tamadun barat. Dan perkara ini telah mempengaruhi masyarakat Melayu yang mempunyai keinginan untuk mempunyai budaya atau gaya yang hidup yang sama dengan masyarakat barat. Selain itu, kemajuan dan kemodenan masyarakat barat dalam bidang pendidikan dan sains teknologi juga sekaligus telah memperkukuhkan lagi keyakinan penduduk tempatan terhadap kemajuan yang dicapai oleh negara barat. Namun, tanpa mereka sedari, kesan kemodenan dan kemajuan itu meliputi pelbagai bidang, termasuklah bidang kebudayaan ataupun gaya hidup sesuatu bangsa itu sendiri. Kemodenan dan kemajuan barat ini cuba dinyatakan melalui perlakuan dan tindakan penduduk bandar yang sedang pesat membangun. Selain itu, melalui pernyataan hasil sastera Melayu, bandar-bandar moden ini dilihat sebagai pusat perkembangan budaya semata-mata dan tidak pernah dianggap sebagai pusat pembangunan ekonomi. Hal ini telah mendatangkan satu pandangan negatif orang Melayu terhadap kehidupan di bandar, dan perbezaan itu dapat dinilai dari aspek sosio budaya. Misalnya, kehidupan di bandar dianggap sebagai pusat maksiat, sedangkan kampung digambarkan dengan kemunian, kesucian dan harmoni. Oleh itu, kehidupan di kampung adalah jauh lebih selamat, tenang dan menyatakan kekuatan amalan keagamaan. Dan mereka juga menyifatkan bahawa kesempurnaan kehidupan itu hanya boleh didapati di kampung, sedangkan kehidupan di bandar itu dianggap sentiasa terdedah dengan maksiat yang boleh membawa kekacauan, kotor dan merenggangkan seseorang itu dengan ikatan keagamaan. Nilai-nilai yang dibina dan dipupuk demikian kurang mendorongkan orang Melayu untuk tinggal di bandar. Ini kerana mereka lebih selesa dan senang hidup di kampung meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Gambaran kehidupan di kampung dan di bandar yang berbeza itu sekaligus telah mempengaruhi nilai atau worldview orang Melayu umumnya. Kehidupan orang Melayu di bandar yang sangat menekankan tentang gaya hidup moden dan berlandaskan orang-orang barat telah mempengaruhi nilai dan worldview mereka. Ada kalanya orang Melayu kurang mempertimbangkan tentang nilai-nilai Islam dan tradisi budaya Melayu itu sendiri. Mereka sanggup menerima dan meniru perlakuan yang dianggap moden dan maju itu walaupun ianya bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Pada ketika itu juga, perkembangan budaya bandar sangat membimbangkan orang Melayu. Kesannya bukan sahaja melemahkan tradisi budaya Melayu, bahkan ia juga boleh mempengaruhi golongan muda yang mudah terikut-ikut dengan unsur-unsur budaya yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam mahupun budaya Melayu. Seterusnya, kita akan lihat aspek sosial pada zaman pasca merdeka. Pada zaman ini, konsep pluraliti mula berkembang dalam masyarakat. Konsep pluraliti membawa maksud wujudnya kepelbagaian bangsa dan agama di suatu tempat pada suatu masa secara semula jadi. Contohnya, kewujudan masyarakat Melaka. Kewujudan pelbagai etnik ini memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural. Antara etnik terbesar termasuklah Melayu, Cina, India, Banjar, Iban, Kadazan Dusun dan lain-lain. Istilah etnik ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud orang, manakala etnisi ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Perbezaan dari segi etnik dapat dilihat dalam aspek seperti ciri-ciri budaya, antaranya adat resam, pola keluarga, pakaian, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan hiburan.
Penghijrahan yang berlaku dari segi dalaman dan luaran menyebabkan berlakunya pertambahan etnik. Pada zaman kerajaan maritim, Asia Tenggara telah menjadi pusat pertemuan pelbagai bangsa akibat kegiatan perdagangan. Semasa persinggahan, mereka berinteraksi dan bersosial dengan penduduk tempatan dan mula mengenali adat serta budaya antara satu sama lain. Dan ada juga yang berkahwin dengan penduduk tempatan lalu menetap di Melaka dan berlakunya proses asimilasi. Akibat penghijrahan dan perkahwinan ini, maka wujudlah kumpulan etnik yang baru seperti Melayu Arab, peranakan Cina Baba Nyonya, India Muslim, Serani dan peranakan Jawa. Selain itu, pelaksanaan pelbagai dasar oleh penjajah juga telah memberikan impak yang sangat besar terhadap hubungan etnik, contohnya melalui dasar pecah dan perintah. Melalui dasar ini, kita dapat lihat bahawa masyarakat Melayu akan menetap atau tinggal di pesisir sungai dan di kampung-kampung, manakala masyarakat Cina akan tinggal di bandar-bandar dan masyarakat India akan menetap di ladang-ladang getah ataupun di estet. Hal ini menyebabkan kesukaran untuk mereka bersosial antara satu sama lain. Meskipun pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk menyatupadukan pelbagai bangsa pada awal kemerdekaan, namun masih wujud pelbagai konflik seperti konflik di Pulau Pinang pada tahun 1965 dan di Pulau Pangkor pada tahun 1960. Kedua-dua konflik ini terjadi adalah kesan daripada dasar yang dilaksanakan oleh pihak penjajah. Antara konflik lain yang masih berlaku pada ketika itu ialah perbezaan dalam unsur budaya, isu-isu sensitif yang sering dibangkitkan tanpa mengambil kira sentimen kaum lain, wujud jurang sosial akibat kerenggangan berinteraksi, wujud prasangka antara kaum akibat pengaruh silam, ataupun isu semasa yang dibangkitkan dan sebagainya. Selain itu, isu ethnocentrism ataupun iaitu berfikiran sempit serta mempunyai kepentingan kaum atau diri sendiri sangat berleluasa dalam kalangan masyarakat pada era pasca kemerdekaan. Namun begitu, peluang dan harapan untuk mengatasi perkara tersebut masih terbuka luas menerusi pembentukan negara bangsa. Dan yang terakhir ialah aspek sosial pada masa kini. Sebagai rumusannya, dapat kita simpulkan bahawa muncul, berkembang dan redup sesuatu budaya itu sebenarnya bergantung kepada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini sebenarnya sangat berkait dengan sikap pendukung kebudayaan itu sendiri. Sebagai contoh, bagi budaya Melayu, kita adalah pendukung budaya Melayu itu kerana kitalah masyarakat yang mengamalkan kebudayaan tersebut. Manakala, bagi faktor eksternal pula, faktor eksternal ini sebenarnya berhubungan dengan penetrasi kebudayaan luar. Penetrasi ataupun pengaruh kebudayaan luar merupakan konsekuensi logik dari pilihan untuk membuka hubungan dengan kebudayaan lain. Namun, pengaruh tersebut akan sangat bergantung kepada pola respons pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Dalam kerangka pemikiran di atas, berkembang atau tidak kebudayaan Melayu itu sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri, iaitu bergantung kepada diri pendukung kebudayaan Melayu itu sendiri. Jika kita meninjau masa lalu dan membandingkan keadaan masa lalu dengan masa kini, kita akan menyedari bahawa kita telah cukup jauh meninggalkan kebudayaan Melayu itu sendiri. Kita juga seolah-olah menjadi kelompok terpinggir di negeri sendiri. Bermula dari situ, maka muncullah keinginan dan kesedaran baharu untuk memperhatikan dan menghidupkan kembali kebudayaan Melayu tersebut dalam kehidupan seharian. Oleh itu, aspek-aspek mengenai kebudayaan Melayu seperti pandangan hidup, tunjuk ajar, adat istiadat, bahasa dan sastra perlu diaktualisasikan kembali bukan sahaja untuk kita, bahkan untuk generasi pada masa akan datang. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan untuk subtopik yang ketiga, iaitu bidang kebudayaan Melayu dari segi aspek ekonomi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang aspek ekonomi dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu tradisional
mengamalkan kegiatan ekonomi yang berbentuk sara diri. Sara diri bermaksud kegiatan ekonomi yang dikendalikan bagi mendapatkan bahan-bahan makanan dan hasil-hasil lain untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian. Keperluan ekonomi petani ialah berbentuk secukup hidup bagi menyara keperluan keluarga sendiri dengan menekankan kepada keperluan asas. Oleh itu, perhatian utama ditumpukan kepada usaha-usaha untuk mendapatkan sumber-sumber makanan. Walaupun kegiatan ekonomi sara diri telah diusahakan di kebanyakan negeri, namun terdapat juga ekonomi separa sara diri yang dijalankan di Kedah dan Perlis, serta ekonomi komersial berasaskan pertanian, perlombongan dan perdagangan khususnya di negeri Johor. Dalam subtopik ini, kita boleh bahagikannya kepada 4 iaitu aspek ekonomi zaman tradisional, aspek ekonomi zaman penjajahan, aspek ekonomi zaman pasca merdeka dan aspek ekonomi masa kini. Yang pertama ialah aspek ekonomi zaman tradisional. Kehidupan ekonomi kerajaan Melayu menyerupai kerajaan Sriwijaya. Kegiatan perekonomian yang sering dilakukan adalah berdagang. Pada peringkat awalnya, keadaan sosioekonomi masyarakat Melayu tradisional telah pun dipengaruhi oleh sistem feodalisme. Sistem feodalisme ini memainkan peranan penting, iaitu golongan pemerintah melantik golongan pembesar dan golongan pertengahan untuk membantu urusan-urusan tertentu bagi sesuatu kawasan ataupun daerah. Keadaan ini dapat dilihat di negeri Perak, iaitu Sultan dibantu oleh orang besar berempat, orang besar ber-8 dan orang besar ber-16. Orang besar 32 dan orang besar 32. Peranan pembesar ini adalah untuk mengutip cukai tanaman dan cukai tanah. Para pembesar ini berperanan untuk menjaga keamanan daerah. Manakala golongan di perintah seperti petani, hamba mengusahakan tanah, tukang, nelayan dan sebagainya. Kesan daripada keadaan ini telah menyebabkan wujudnya sistem kerah dan sistem serah. Seterusnya, sistem kerah. Sistem kerah merupakan satu sistem yang mana pemerintah mengerahkan tenaga rakyatnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Biasanya, golongan pembesar yang memainkan peranan penting dalam usaha mengerahkan tenaga rakyat untuk membuat kerja-kerja sosial seperti membuat jalan, membuat saluran, surau dan juga persediaan kenduri kendara. Di peringkat kampung, penghulu telah diberi tanggungjawab untuk mengerahkan tenaga penduduk kampungnya dan pembesar pula akan mengerahkan rakyat untuk membina istana sultan. Manakala sultan hanya mengerahkan tenaga rakyat tanpa membayar sebarang upah atau gaji. Biasanya hamba merupakan golongan yang biasa dikerahkan tenaga oleh sultan. Keadaan ini berlaku kerana institusi perhambaan amat kukuh di tanah Melayu.